Hey guys, apa khabar? Selamat kembali ke channel Mokfit. Kalau ini first time you all sampai ke channel saya ucapkan selamat datang. Dalam channel saya akan kongsikan workout videos, tips senaman, tips diet, tips workout dan sembang-sembang fitness macam yang kita buat dalam episod kali ini. Selamat datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Soalan untuk hari ini, ke mana perginya lemak selepas kita turun berat badan? You guys pernah terfikir tak soalan ni? Jadi jawapannya tak semudah yang korang fikirkan. Jom kita tengok beberapa jawapan yang biasa kita dengar ataupun mungkin ada dalam kepala you all sekarang ni. Jawapan nombor 1. Adakah lemak akan terkeluar daripada badan melalui peluh? Nampak macam logik kan? Jawapannya salah. Lemak tak terkeluar daripada badan melalui peluh. Jadi sebenarnya peluh ni ialah respons daripada badan kita untuk mengimbangkan balik suhu badan kita. Jadi suhu badan kita boleh meningkat disebabkan beberapa faktor seperti macam peningkatan suhu di sekeliling, stres, hormon dan juga melalui senaman. Bila kita senaman, suhu badan kita akan meningkat kan? Jadi secara respons badan kita ialah untuk menghasilkan peluh supaya haba daripada badan kita tu akan terkeluar dan untuk mengimbangkan balik suhu badan kita ke paras yang optimal, iaitu lebih kurang sekitar 37 darjah Celsius. Jadi jawapan nombor 1, melalui peluh, salah. Jawapan nombor 2, adakah lemak tu akan terconvert menjadi muscle? Nampak macam logik kan? Selalu juga kita dengar kan? So kita buat exercise, kita buat power pumping, kita pump menggunakan dumbbell, barbell dan sebagainya. Kita ambil senaman yang berat-berat untuk convertkan lemak tu jadi muscle. Bunyi macam logik dan kita selalu dengar. Adakah ia benar? Salah. So sebenarnya lemak tak akan convert jadi muscle. Jadi saya bagi satu analogi mudah. Saya pegang di sebelah tangan apple dan saya pegang di sebelah tangan lagi orange. Dua benda yang memang berbeza sifat, rupa dia. Takkan boleh saya mengubah bentuk apple ni bertukar menjadi orange. Macam tu jugalah dengan lemak. Lemak dan juga muscle. Lemak dan muscle ni ialah dua tisu yang berbeza dalam badan kita. Takkan boleh kita mengubah sifat lemak tu kan, tiba-tiba transform menjadi kepada muscle. Ini bukannya macam ulat bertukar jadi butterfly, tak. It's not like that. Tetapi kalau korang melakukan kalau you all follow satu jenis senaman ataupun workout program yang boleh menyebabkan lemak tu mengecut dan juga otot tu mengembang, tetapi dia bukannya disebabkan otot tu bertukar menjadi muscle, tak. It's not like that. Jadi jawapan nombor 2 salah. Jawapan nombor 3, adakah lemak dibuang daripada perut kita ketika kita pergi buang air besar di jamban? Ini ke jawapan dia? So you guys fikir betul-betul, tapi sebenarnya jawapan dia ialah salah. Lemak takkan terbuang melalui lemak takkan terbuang di jamban ketika kita membuang air besar. Jadi sebenarnya apa yang terbuang di jamban ketika kita membuang air besar tu ialah sisa-sisa ataupun baki-baki daripada makanan solid yang kita makan tu yang telah melalui proses penghadaman dan pencernaan kan. Jadi makanan yang kita makan tu melalui proses penghadaman dan pencernaan di dalam perut dan melalui usus kecil dan juga usus besar dan akhirnya terbuang. Tetapi itu bukannya lemak daripada badan kita. Jadi you guys fikir logik lah. You all fikir logik. Lemak daripada tangan ke, lemak daripada peha ke, secara fizikalnya kan tiba-tiba boleh masuk perut, masuk usus dan juga keluar daripada jamban. It doesn't make sense kan? So it's not that simple actually. It's not that simple. There's a process to it, right? Jadi saya akan beritahu jawapan sebenar ke mana perginya lemak selepas kita turun berat badan. So, bersedia? Jawapannya, lemak yang dibakar itu akan dihembuskan ke udara sebagai CO2. Logik tak? Lemak daripada perut tu kan, yang besar tu yang korang boleh pegang-pegang macam tu, lepas dibakar, apa yang terkeluar ialah you guys hembuskan ke udara. So masa saya first time dengar jawapan ni pun saya pun terkejut, tapi ini ialah penjelasannya. Okay, you guys ready? So penjelasannya macam ni. Bila kita makan dalam kuantiti yang banyak kan, kalori yang berlebihan, lebihan makanan tu akan disimpan dalam badan sebagai lemak, sebagai satu sumber tenaga yang akan diguna pakai bila badan juga perlulah. Jadi makanan lebihan makanan yang juga makan tu akan disimpan sebagai lemak dalam badan. Dan secara khususnya kalau kita fokus lebih dalam lagi, lemak ni terbentuk daripada molekul-molekul triglyceride lah kan. Jadi dalam proses untuk memecahkan triglyceride tu untuk dikonvertkan sebagai tenaga yang boleh digunakan dalam badan, right?
dia akan teroksida. Proses pengoksidaan triglyceride itu akan memecahkan triglyceride itu supaya badan kita boleh gunakan tenaga. Sisa-sisa daripada triglyceride yang dah dipecahkan tu 84% dikonvertkan ataupun ditukarkan menjadi carbon dioxide. Dan 16% lagi bakinya akan dikonvertkan atau ditukarkan sebagai air. Jadi nampak tak? Macam tu lah sebenarnya. Jadi kalau korang ingat, chemical composition of air ialah H2O. Chemical composition of carbon dioxide, iaitu gas yang korang hembuskan daripada nafas tu, ialah CO2. Jadi chemical composition untuk triglyceride ialah sekejap aku check ya, aku kena hafal pun kan. Actually triglyceride ni ada banyak jenis. Salah satu jenis triglyceride chemical composition ialah C55H98O6. Jadi nampak tak, bila kita bila badan memecahkan triglyceride tu untuk digunakan sebagai tenaga, sisa-sisa dia CO2 H2O tu macam tu lah jadi ya. Kan? So itulah jawapan ke mana perginya lemak selepas kita turun berat badan. Alright. Jadi you all tak nak tahu ke macam mana cara untuk mempercepatkan proses pembakaran lemak tu? Macam mana nak kuruskan badan dengan cepat? Adakah menggunakan fat burner? Nak makan apa? Senaman jenis apa yang boleh mempercepatkan proses pembakaran lemak tu? Tuliskan soalan you guys dalam ruangan komen di bawah dan juga hit subscribe button tu. Saya akan cuba jawab soalan-soalan tu dalam video akan datang. Alright. So itu sekian saja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Stay fit guys. Kita jumpa di video akan datang.